Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita pagi Sabah edisi Ahad 29 Januari, saya Nur Hazimah Radik. Situasi semasa banjir di Sabah. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir terus menurun dengan 1,723 penduduk daripada 673 keluarga ditempatkan di 10 pusat pemindahan sementara PPS melibatkan 3 daerah iaitu Paitan, Pitas dan Lahad Datu. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah memaklumkan daerah Paitan dan Pitas merekodkan penurunan iaitu masing-masing 333 penduduk membabitkan 97 keluarga di 5 PPS dan 1,348 daripada 566 keluarga di 4 PPS. Jumlah penduduk terjejas di Lahad Datu pula kekal 42 penduduk melibatkan 10 keluarga di sebuah PPS. Kerajaan negeri terus mengutamakan kebajikan rakyat khususnya yang terjejas akibat bencana banjir. Prihatin dengan kebajikan mereka, kerajaan menyalurkan bantuan wang ehsan BWI dan bakul makanan secara berfasa bermula semalam. Agihan BWI dilaksana di daerah Kota Marudu dan Pitas serta akan diteruskan ke daerah-daerah lain melalui pejabat daerah. Kawasan-kawasan lain kita akan agihkan tetapi berpasah. Sebab kita tidak mempunyai masa yang cukup. Hari ini kita di Pitas dan Kota Marudu dan insya-Allah kita akan agihkan lagi di kawasan-kawasan lain seperti di Paitan, kawasan Paitan yang terjejas dan sebagainya. Datuk James ditemui selepas menyampaikan bantuan berkenaan mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Pusat Pemindahan Sementara PPS SK Pekan Pitas 2. Beberapa penambahbaikan akan dilaksana di PPS sedia ada dari segi pembekalan makanan dan penambahan tilam. Beliau turut berterima kasih atas kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM yang sentiasa membantu ketika berlakunya bencana. Sementara itu, penduduk terjejas yang menerima bantuan tersebut menghargai sokongan yang sentiasa diberikan oleh kerajaan. Terima kasih juga begitu. Memang begitulah harapan kita supaya yang bantuan itu kita beli apa-apa yang kita perlu di rumah itu. Mungkin kita beli mereka apa-apalah. Jadi terima kasih. Amat-amat berterima kasihlah sebab walau macam mana begitu pun kena pindahkan. Kadang susah payah lagi itu makanan sampai lambat pun. Tapi bagi saya amat berterima kasih pada yang kerajaan lah sebab dapat juga beli yang berpatutan balik kan. Terima kasih kepada kerajaan negeri membantu pada rakyat-rakyat yang terkena bencana banjir. Kami sangat-sangat menghargai dan sangat-sangat bersyukurlah, berterima kasih. Aku rasa terharu dengan kita punya kerajaan negeri. Terdahulu, Datuk James turut menyampaikan BWI kepada 100 penerima di Dewan Terbuka Bandar Kota Marudu. Masyarakat di negeri ini diminta memastikan persekitaran rumah sentiasa bersih dan menghapuskan mana-mana tempat pembiakan nyamuk Aedes bagi mengekang peningkatan kes demam denggi. Di Putatan Jawatankuasa Kemasyarakatan dalam Bandar, JKDB mengadakan gotong royong sekeluarga secara berkala bagi memerangi wabak berkenaan. Timbalan Ketua Menteri 3 Datuk Shah Helmi Yahya yang juga Ahli Parlimen Putatan berkata kerjasama penduduk penting untuk menghapuskan nyamuk Aedes secara berkesan dan tidak hanya bergantung kepada kerja-kerja pembersihan yang dilaksanakan ahli jawatankuasa taman semata-mata. Apa yang penting dalam usaha gotong royong sekeluarga dan sebagainya ini adalah kerjasama di kalangan penduduk ataupun kejiranan itu secara optimal. Ya, kita tidak boleh hanya bergantung kepada kerja gotong royong yang dilakukan oleh ahli jawatankuasa taman saja. Beliau ditemui media selepas meninjau gotong royong sekeluarga di Taman Teluk Villa Putatan. Sementara itu mengulas mengenai infrastruktur dan jalan raya yang terjejas banjir, Datuk Shah Helmi memaklumkan setakat ini mana-mana jalan yang terjejas ditutup sementara selain menyediakan jalan alternatif lain. Jelasnya kerja-kerja pembaikan akan dilakukan setelah banjir surut.
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP melalui Tekun Nasional telah menaikkan had pembiayaan maksimum skim pembiayaan kontrak I sehingga RM200,000 mulai Januari ini. Peningkatan had maksimum pembiayaan dilaksana setelah mengambil kira maklum balas serta had nilai perolehan kerja bagi kontraktor G1 bernilai RM200,000 dan ke bawah. Sebelum ini nilai pinjaman maksimum adalah RM100,000. Tetapi kita mengambil maklum keperluan dan termasuklah cadangan-cadangan daripada usahawan kontraktor itu sendiri khususnya di Sabah. Kerana ianya satu skim yang sangat popular di Sabah dan kementerian. Skim pembiayaan kontrak I merupakan skim yang menawarkan akses pembiayaan segera kepada usahawan yang mendapat kontrak kerja atau pembekalan yang diperolehi secara terus daripada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, agensi kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan GLC dan mencagarkan kontrak kerja tersebut dengan nilai pembiayaan sehingga RM200,000. Tekun telah memperuntukkan RM200 juta dengan sasaran manfaat melibatkan lebih 3,100 usahawan tempatan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan pejabat Tekun cawangan pensiangan di Nabawan. Perkembangan semasa COVID-19, jumlah kes positif baharu menurun daripada 8 kes kepada hanya 1 kes semalam, menjadikan jumlah kumulatif 406,797 kes. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam, kes baharu dikesan dipapar. 13 pesakit dilaporkan sembuh manakala seramai 130 pesakit sedang menerima rawatan di hospital dengan 3 daripadanya memerlukan penjagaan kritikal dan seorang memerlukan alat bantuan pernafasan. Sementara itu, daerah Kinabatangan berubah dari zon kuning kepada zon hijau. Sabah kini mencatatkan 10 daerah zon hijau, 16 daerah zon kuning dan 1 daerah zon jingga. Yang di Pertuan Negeri, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dan isteri, Topuan Dr. Nolida Tan Sri RM Jasni serta rombongan selamat berlepas ke Jeddah, Arab Saudi dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA untuk menunaikan ibadah umrah semalam. Hadir menyaksikan keberangkatan Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah Datuk Ahmad Abdul Rahman dan Mufti Kerajaan Negeri Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Jaafar. Pesawat khas membawa Yang di-Pertuan Negeri dan isteri berlepas dari Terminal 2 KKIA pada pukul 10.50 pagi. Tun Johar dan Toh Puan Nurlidah dijangka kembali daripada menunaikan umrah pada 11 Februari depan. Jabatan Pendidikan Sabah menyambut baik sokongan komuniti membantu membentuk kecemerlangan pelajar khususnya yang bakal menduduki peperiksaan penting termasuk Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Pengarahnya Datuk Tahniah Jaman berkata, ia seiring agenda pendidikan untuk melahirkan model insan berkualiti termasuk meningkatkan minat pelajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Menurut Datuk Tahniah, komitmen berterusan amat diperlukan untuk melahirkan lebih banyak tenaga mahir STEM bagi memacu perkembangan negara. Harapan saya sebagai pengarah pendidikan negeri Sabah sangat tinggi kepada anak-anak calon-calon SPM ini khususnya untuk bidang STEM. Penting pada saya dan pada kita semua kerana aliran STEM ini akan menyediakan tenaga mahir untuk negeri Sabah. Jadi semua kita perlu mengambil inisiatif untuk membantu. Datuk Tahniah ditemui pemberita RTM selepas menyempurnakan Majlis Amanat Calon SPM 2022 di Kota Kinabalu. Beliau berharap program tajaan Universiti Teknologi Petronas UTP ini memberi inspirasi kepada pelajar untuk cemerlang dalam peperiksaan Februari ini. Sementara itu, calon SPM yang ditemui mengakui program tersebut sangat membantu sebagai persediaan menduduki peperiksaan SPM akan datang. Saya harap program kali ini dapat membantu semua SPM candidates tahun 2022 untuk menjawab soalan SPM dengan lancar dan mendapat keputusan yang cemerlang. Menangkan seperti yang dalam program tadi mengatakan Sabah antara yang terbaik dalam negeri Malaysia, jadi saya mau menjadi salah satu yang memajukan Sabah. Harapan saya ialah of course untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam SPM dan juga untuk meet
expectation ibu bapa, guru-guru dan pihak sekolah? Saya harap akan dapat keputusan yang cemerlang. Semoga rakan-rakan lain pun dapat berjaya dalam SPM. Saya berharap saya dengan rakan-rakan saya dapat mengatasi SPM itu dengan keputusan yang baik. Saya punya harapan, saya bersama rakan-rakan saya berjaya di dunia, bukan saja di dunia dan juga di akhirat. Seramai 500 calon SPM dari daerah Papar, Kota Kinabalu, Tuaran dan Pinampang menghadiri program berkenaan. Sambutan sesuatu perayaan bukan sahaja merapatkan hubungan antara kaum tetapi juga merangkumi konsep yang lebih luas khususnya berkaitan kebajikan dan kerjasama. Usaha tersebut juga penting setelah melalui beberapa tahun pandemik COVID-19 yang menghadkan pergerakan dan aktiviti dalam komuniti tersebut. Pengerusi Ahli Lembaga Pelawat Hospital Queen Elizabeth HQE Harjono Harno berkata melalui penganjuran sambutan Tahun Baharu Cina ini turut menjadi medium perhubungan awam dengan pihaknya boleh membantu menerangkan secara jelas kepada awam mengenai kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan pihak hospital. Jelasnya penganjuran program tersebut turut meraikan semua warga hospital yang telah memberi perkhidmatan terbaik kepada pesakit. Turut dibuat adalah kerja-kerja pengumpulan buku-buku, majalah dan pakaian yang sesuai untuk pesakit. Program ini turut mendapat kerjasama Persatuan Thalassemia Sabah. Kita berharapan bahawa mereka ini akan merasa bahawa mereka tidak keseorangan. Mereka bukan sendirian, tapi ada yang akan membantu mereka dari masa ke masa dan dengan itu kita dapat memberikan pengharapan kepada mereka ini. Apa yang kita harapkan adalah melalui kolaborasi seperti ini, kita akan dapat memberikan mereka satu semangat untuk terus hidup dan terus melawan kepada penyakit-penyakit yang mereka hadapi. Turut hadir isteri yang di-Pertuan Negeri Sabah Toh Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni. Paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Bagi yang berada di kawasan terkesan banjir, utamakan keselamatan dan patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Nur Hazimah Radik, Salam Malaysia Madani.